Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pagi 21 Ramadan, dapat kita bersama dalam siri kuliah tadabbur kita pada pagi ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat Ramadan yang mana kita telah pun berada pada 10 malam yang terakhir. Jadi sama-samalah, maknanya kita berusaha untuk uh, meningkatkan dari sudut ketakwaan kita melalui amal-amal soleh, khususnya di 10 malam yang terakhir ini, kerana ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya jika malam yang kita dirikan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Ramadan hampir kepada penghujungnya ini, antara bermacam perkara yang dijanjikan di dalam Ramadan, satu perkara yang tidak dapat tidak mesti, maknanya kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk adalah pengampunannya, maghfirah. Hal ini kerana dalam hadis yang selalu kita sebutkan, biasa mungkin kita dengar tentang Nabi SAW mengaminkan doa Jibril jika mana Nabi menaiki mimbar baginda. Nabi menyebutkan amin, iaitu Nabi menyebutkan tentang celakalah man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sesiapa yang dapat memasuki, diberikan peluang untuk masuk dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita keampunan, khususnya di malam-malam yang terakhir ini, dan agar kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita tengok semua amalan yang disediakan dalam pakej Ramadan itu membawa kepada keampunan. Sama ada berpuasa, sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa kerana penuh dengan keimanan dan juga pengharapan, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Sama juga dalam hadis yang lain menyebutkan, man qama Ramadan ataupun man qama Lailatul Qadri. Sesiapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam untuk mencari Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi pintu kepada keampunan itu terbuka luas dengan pelbagai caranya, puasanya, dengan solat malamnya, kan, mendirikan malam-malam terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadarnya. Jadi kita seharusnya maknanya menggunakan peluang-peluang tersebut untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikit mukadimah untuk sama-sama kita refleksi muhasabah saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan di penghujung Ramadan ini, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita surah Yasin.
Sebenarnya saya terlupa sebenarnya dari sudut di mana akhir ayat yang kita bincangkan. Kalau ada jemaah yang mungkin uh, ingat, saya terlupa maknanya akhir sekali, maknanya kita membincangkan ayat yang mana. Tapi insyaAllah kita akan tengok daripada ayat 45, mungkin sebagai refresh balik, dan juga sambung. Tak silap saya last kali kita membincangkan hingga ayat yang ke 50, ayat 52. Terima kasih Puan Fazidah. Akhir sekali kita berbincang sehingga ayat 52. Maknanya bermula ayat 52 lah, insyaAllah. Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas bantuan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 52. Kita bermula ayat 52 pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik. Ayat ini adalah ayat berkaitan dengan uh, penyesalan ataupun soalan pertanyaan yang menunjukkan kepada keputusasaan disebabkan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Kalau kita tengok ayat sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana keadaan berlakunya kiamat, iaitulah pada tiupan sangkakalanya yang pertama, man yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Jadi dalam keadaan kucak-kacir, dalam keadaan huru-hara tersebut, dalam keadaan manusia ini tak bersedia. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, ayat-ayat yang membicarakan tentang kiamat, banyak Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan idza. Idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fatarat, idza as-samaa'u syaqqat. Ini nak menunjukkan kepada kejadian kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang datang tiba-tiba dalam keadaan manusia ini tidak bersedia. Yang mana ketika mana keadaan tidak bersedia itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Jadi dia tak mampu untuk, maknanya nak memberikan wasiat dengan maksud nak menasihati, nak memesan supaya jaga diri dan sebagainya. Kalau hari ini mungkin kalau berlaku banjir ataupun bencana di satu tempat yang mungkin kita tahu ada adik-beradik kita, mungkin kita boleh telefon kan, tanya khabar dan sebagainya. Kita nak pesan itu, pesan ini. Ataupun mungkin kalau situasi dah menjadi agak parah, mungkin kita berusaha untuk balik tengok. Kalau contoh banjir kan, jadi mula kalau parah air naik ni mungkin boleh pesan-pesan dulu. Kemudian bila dah, maknanya banjir dah mungkin lebih teruk, maknanya mungkin kita boleh balik untuk membantu ahli keluarga yang mungkin terkena musibah tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apabila berlakunya sangkakala yang pertama, keadaan yang huru-hara ini, tidak ada kesempatan untuk memberikan wasiat dan tidak ada kesempatan untuk, maknanya balik kepada ahli keluarga untuk jenguk, kerana pada waktu ini huru-hara, masing-masing lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tiupan sangkakala yang kedua, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Iaitulah apabila mereka ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka akan bangun daripada ajdas. Kita sebutkan bahawa kubur yang tidak ada tanda. Ini menunjukkan manusia akan dibangkitkan daripada mana-mana sahaja tempat kematiannya.
Yang kedua, kubur tanpa tanda kerana keadaan bumi pada ketika itu, dunia ini telah hancur. Maka tidak ada tandanya lagi. Maka sebab itulah disebutkan ajdath, yakni kubur yang tidak bertanda, dalam keadaan manusia itu yang silun, bergerak pantas untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala sebut yauma yaqum, yakni hari, maknanya manusia bangun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kemudian pada ayat 52 adalah ketika mana mereka dibangunkan. Bangun itu sahaja maknanya mereka telah menyebutkan, ini khusus kepada orang-orang yang ingkar terhadap hari pembalasan, ingkar terhadap risalah peringatan yang disampaikan oleh para rasul. Maka mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang-orang yang tidak percayakan hidup semula, mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur tempat tidur kami? Jadi kenapa mereka bila dibangunkan terus mereka menyebutkan celakalah kami? Kerana pada waktu ini antara makna yang silun tadi, yang kedua adalah dibangunkan mengikut nasal ataupun pecahan kumpulan masing-masing. Ya, ini bagi orang beriman dia akan dibangunkan dalam bersama orang beriman. Orang yang tidak beriman ingkar, maka dia akan dibangunkan bersama dengan orang-orang yang ingkar. Jadi orang yang bangun bersama orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, antaranya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, iaitulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Apa makna mendekatkan? Mendekatkan ini menunjukkan bahawa sebelum daripada orang beriman itu masuk ke dalam syurga, dia telah pun mencium bau syurga. Jadi rasa tempias kenyamanan, rasa indahnya syurga tersebut. Sama juga situasinya dengan orang yang kafir, orang yang ingkar, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa neraka yang dijanjikan azabnya kepada mereka pada waktu itu mereka boleh lihat. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Anbiya, ketika mana ditiupkan angin, angin yang panas. Kalau kita biasa bakar dengan bakaran yang besar kan, jadi angin bila tolak kita akan rasa bahang panas api itu. Bila mana angin tolak arah api itu kepada kita, tak kena lagi api, tapi mana angin itu saja menyebabkan kadang-kadang bila api dah besar kita tak boleh dekat dah dengan api tersebut. Jadi yang sebutkan neraka pun ketika mana dipertontonkan kepada kaum yang ingkar ini, kaum kafir yang ingkar ini, maka angin itu kena kepada mereka, itu pun mereka telah menyebutkan celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami mim marqadina. Baik. Kenapa di sini kalau kita tengok disebutkan mim marqadina, membangkitkan kami daripada kubur. Kalau tadi disebutkan ajdas, kemudian disebutkan kubur pun ada disebutkan. Jadi apa pula makna marqad? Jadi antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, ada sela ataupun ada jeda waktu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tempohnya adalah 40. Tetapi tak dinyatakan 40 apa. Tak tahu 40 saat ke, 40 minit ke, 40 jam ke, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, wallahualam. Tapi Nabi SAW hanya menyebutkan 40 saja. Sebab apa? Kerana pada waktu itu sistem masa dah tak ada. Matahari, bulan semua dah tak ada. Allah dah sebutkan iza syamsu kuwirat, ini matahari pun dah hilang dia punya cahayanya dan sebagainya. Maka tak ada dah fungsi untuk kita mengetahui masa macam kita tahu sekarang ini. Sebab itu Nabi SAW sebut 40 saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi maknanya di antara sebelum dibangunkan itu dia ada jeda masa. Di sini ada perbahasan ulama tentang ataupun tentang
perkara berkaitan dengan azab dan juga nikmat kubur. Namun maknanya kita boleh simpulkan ada azab dan juga nikmat kubur sebagaimana ada yang disebut dalam surah At-Takatsur dan juga surah-surah yang lain dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Namun adanya waktu yang mana ketika mana mereka bangun daripada kematian ataupun kematian yang pertama, ini bangun daripada kematian itu, mereka melihat sesuatu yang lebih besar ataupun sesuatu yang lebih menakutkan berbanding ketika mana berada di dalam kubur. Jadi seolah-olah walaupun di dalam kubur mendapat siksaan, tapi ia lebih ringan berbanding apa yang mereka lihat pada ketika itu. Ibaratnya pada maknanya mereka minta lebih baik mereka berada dalam kubur walaupun dalam keadaan disiksa berbanding melihat sendiri dari sudut azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka sebutkan marqad ini adalah tempat tidur yang agak selesa ataupun yang seronok untuk landing kan, untuk tidur. Jadi disebutkan siapa yang membangunkan kami kerana mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari sudut azabnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat ini disebutkan bahawa sama ada yang menyebutkan perkataan hadza ma wa'ada ar-rahman ini sama ada mereka sendiri, orang yang ingkar sendiri, ataupun orang yang beriman, ataupun para malaikat. Jadi disebutkan bahawa ayat ini adalah sebutan mereka sendiri menunjukkan pada waktu itu mereka dah tahu bahawa inilah apa yang sebelumnya mereka mendustakan. Dalam ayat 48 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang yang ingkar akan hari kebangkitan ini. Mereka kata apa kepada orang beriman? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan bilakah hari yang kamu janji-janjikan itu, jika benar kamu adalah orang yang benar, in kuntum sadiqin. Maka ketika mana mereka telah diperlihatkan adanya tanda saktah. Saktah ni kalau kita baca dari sudut tajwid kan, marqadina tu, saktah tu, berhenti tapi kita tak ambil nafas. Jadi soalannya bila dipertunjukkan pada mereka, mereka sendiri tercengang. Kan? Memba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ni kita bayangkan maknanya ucapan mereka itu bila melihat benarnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di depan mata mereka. Jadi kenapa mereka menyebutkan ma wa'ada ar-rahman? Kerana disebutkan perkataan rahman itu menunjukkan kepada keinginan untuk mendapatkan belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala ar-Rahman pada ketika itu. Dan disebutkan wasadaqal mursalun untuk nak menunjukkan bahawa kami yakin, kami dah yakin. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di permulaan surah Yasin, Allah kata wasawa'un 'alaihim a anzartahum, ayat 10. Am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sahaja, sama ada kamu berikan mereka peringatan ataupun tak berikan mereka peringatan, mereka tidak akan beriman. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tetapi akan datang satu masa mereka akan beriman ataupun mereka akan yakin. Kalau mereka tidak berusaha maknanya yakin ataupun beriman di dunia, maka mereka akan meyakini dan beriman di hari akhirat dengan maksud mereka akan percaya apa yang disebutkan itu pada hari akhirat. Cuma pada hari akhirat tidak lagi bermanfaat iman ataupun keyakinan tersebut. Tidak bermanfaat lagi dari sudut nak membenarkan apa yang diucapkan oleh para rasul. Yang kedua, ayat hadza ma wa'ada ar-rahman disebutkan adalah ia adalah perkataan orang beriman kepada orang yang ingkar, kerana sebelumnya pada ayat 48 tadi mereka telah melakukan maknanya sindiran kepada orang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang untuk mereka balas sindiran tersebut, seolah kata kepada yang ingkar, inilah
apa yang telah dijanjikan Ar-Rahman dan benarlah apa yang disebutkan oleh para rasul sebelumnya. Dan ada yang maknanya menunjukkan bahawa ia adalah perkataan para malaikat berdasarkan ayat daripada surah Al-Mulk. Apabila dikatakan kepada mereka qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna faqulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini ditanyakan kepada mereka, tidakkah telah datang kepada mereka alam ya'tikum nazir, tidakkah datang kepada kamu peringatan-peringatan? Maka mereka mengakui pada ketika itu, qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna, kami telah pun didatangi dengan pemberi peringatan tapi kami mendustakan mereka. Maka kami sekarang ini telah memikirkan makunna, kalaulah kami dahulunya orang yang mana mendengar dan memikirkan apa yang disebutkan oleh pemberi peringatan itu, maka tidaklah kami menjadi ashabis sa'ir. Jadi nak menunjukkan bahawa yang berbicara dengan mereka pada ketika ini adalah malaikat. Jadi ada ada tiga tafsiran. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhtarun. Dia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja maka dengan serta-merta. Jadi nak sebutkan wa nufikha fis sur tadi pada ayat yang sebelum ini. Ayat ini menunjukkan bahawa tidaklah nufikha fis sur itu melainkan ialah sayhatan wahidatan. Ini dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengulangi tiupan tadi, tidaklah hanya ia adalah satu pekikan sahaja, iaitu manusia bangun semula fa idzahum jami'un ladaina muhtarun. Setiap daripada manusia itu dibangunkan dan dikumpulkan dan di bawah hadir. Muhdarun ni hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dianiaya sedikit pun dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara pada hari itu, la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tak akan dizalimi dan kamu tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang telah kamu kerjakan. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara ini? Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari akhirat hanya ada dua perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala tunjulkan, sama ada rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat ini dia tidak berlawanan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut rahmat dan juga keadilan. Jadi sebab itu kita tengok dalam surah Al-Fatihah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tak sebutkan yang Maha Membalas, yang Muntaqim dan sebagainya. Sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa taala ada nama-namanya ataupun sifat-sifat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk mengenalkan dirinya sebagai Maliki Yaumiddin, raja ataupun pemilik pada hari pembalasan itu, nak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dengan seadil-adilnya pada hari tersebut. Jadi kenapa penting hal ini? Kerana nak menunjukkan bahawa apa yang manusia dapat ataupun pengakhiran daripada kehidupan manusia di hari akhirat itu adalah atas usaha manusia sendiri.
Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala paksakan ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah memang tentukan yang manusia ini tidak ada pilihan. Memang semua perkara Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, tetapi masih lagi manusia ini diberikan pilihan untuk maknanya beriman ataupun tidak beriman. Dengan didatangkan hujah-hujah yang pelbagai berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan hari akhirat, agar manusia ini ingat dan juga agar manusia ini mengambil perhatian atas pesanan-pesanan dan peringatan tersebut. Jadi apabila manusia sendiri memilih untuk menolak peringatan setelah datang kepadanya, setelah diceritakan, diberitahukan, diterangkan, maka itu adalah bergantung kepada pilihan manusia masing-masing. Maka pada hari itu tidak ada satu pun kezaliman yang mana akan menimpa kepada mana-mana manusia, wala tujzau, dan juga tidak akan Allah Subhanahu Wa Taala membalas melainkan berdasarkan apa yang manusia lakukan. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili sebenar-benar dengan keadilan, dan kerana kemungkinan di dunia ini ada banyak perkara yang uh, tidak benar-benar maknanya diadili kerana kita sebagai manusia ini ada kelompongan dari sudut pengetahuan. Jadi dari sudut kalau kita sebutkan dalam mahkamah sekalipun, mahkamah di dunia ini adalah mahkamah yang mana berdasarkan hujah, berdasarkan bukti. Jadi siapa yang lebih pandai maknanya berhujah ataupun mendatangkan bukti, kemungkinan ia menang. Walaupun mungkin hakikatnya dia bersalah. Jadi kita taklah sebut maknanya semua keputusan itu salah, tidak. Tapi nak sebutkan ada kemungkinan-kemungkinan, ada case by case. Bahkan kalau tak sampai ke mahkamah pun ada perkara-perkara yang dibuat tanpa diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan kepada bayi-bayi wanita, bayi-bayi perempuan yang dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kamu ini dibunuh? Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kenapa bertanya kepada bayi perempuan yang dibunuh pada hari akhirat, untuk menunjukkan ada ketika ataupun waktu perkara-perkara yang didiamkan, tak diketahui oleh sesiapa, tak dibalas kepada pelakunya, melainkan ianya akan dibongkarkan pada hari akhirat. Sebab amalan membunuh bayi perempuan ini adalah amalan yang dilakukan oleh Arab jahiliah, walaupun bukan semua bukan semua Arab jahiliah yang maknanya membunuh bayi perempuan. Jadi ada disebutkan dalam sirah Bani Tamim, Bani Asad, kaum Quraisy antara kaum yang disebutkan mereka tidak membunuh anak-anak perempuan. Jadi kalau sebutkan macam cerita Sayyidina Umar membunuh anak perempuan, itu adalah cerita yang tidak betul. Kerana apa? Anak Sayyidina Umar hidup, Hafsah, yang juga menjadi isteri Rasulullah SAW. Tapi ada daripada kalangan Arab yang bukan Quraisy yang mana mereka terlibat dalam dosa tersebut. Jadi kita bayangkan bila seorang wanita yang mengandung anak, melahirkan anak, suami ni akan bawa wanita itu keluar daripada kota, pergi ke tempat-tempat yang terpencil. Jadi bila kalau dilahirkan itu anak lelaki, maka dia akan bawa anak lelaki itu balik ke kota Mekah, khususnya dia bawa ke kota Mekah untuk tawaf dekat Kaabah, untuk mempersembahkan bahawa inilah kebanggaannya mempunyai anak lelaki. Yang tawaf pada ketika itu masih lagi ada adanya patung-patung. Ini mempersembahkan maknanya anak yang lahir ni kepada patung-patung mereka. Dan yang akan buat itu adalah bapa dia sendiri. Sebab itu kita tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan bapa Nabi SAW sebelum kelahiran Nabi SAW. Kerana Nabi tidak dilakukan upacara tersebut. Kerana upacara itu mesti dilakukan oleh bapa. Dia tak boleh maknanya dia tak tertanggung kepada datuk ke dan sebagainya. Bapa yang buat. Tapi kalau bapa tak ada, maka tak buat lah. Tapi nak sebutkan, kalau
laki tadi kalau dapatnya anak puan, maka dia akan terus tanam, tanam, dan juga dia balik macam biasa lah, ke tempat dia. Jadi nak sebutkan ada dosa-dosa yang mana tidak mendapat pengadilan di dunia ini, tak diketahui oleh sesiapa. Bahkan dalam surah-surah yang lain pun menyebutkan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang awal-awal terdahulu, macam latar belakang kita tengok surah Al-Buruj, bagaimana selain daripada beberapa sahabat yang disebutkan diseksa, contoh macam Sumayyah, contoh macam Khabbab bin Arad, dan juga beberapa sahabat yang lain, ada juga sahabat-sahabat yang mana dibunuh dalam keadaan diam-diam pada waktu malam, pada waktu gelap yang tak diketahui, dari sudut siapa pembunuhnya tak dapat untuk dituntut bela. Jadi segala perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak mendapat keadilan daripada sesiapa pun, maknanya di dunia ini, maka akan mendapat pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yang kita sebut sekarang ni, sahabat-sahabat kita di Gaza dan di Palestin, ini tidak mendapat keadilan kerana dunia memihak, kuasa-kuasa besar memihak kepada Zionis. Maka kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadilinya di hari akhirat. Fal yawma la tuzlamu nafsun wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang keadaan, dua keadaan ataupun dua tempat kembalinya manusia. Bila disebutkan tentang semua manusia ini akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana akan ada dua kelompok, sama ada yang akan memasuki syurga ataupun sebaliknya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kesibukan ahli syurga dan keasyikan nikmat ketika mana berada di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka menikmati kesenangan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang pertamanya, Allah kata inna ashabal jannah, bahawa sesungguhnya ashab ini kalau kita terjemah literalnya menunjukkan kepada sahabat, ataupun sahabat menunjukkan kepada sahabat, sahabat kan, ashabun nabi kita sebut, sahabat-sahabat nabi kan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ashabul jannah? Baik, dia ada beberapa makna. Yang pertama, di dalam syurga itu sendiri, yang berada di dalam syurga itu mereka bersahabat. Sebab kalau kita sebutkan bersahabat ni, dia perlu ada satu, orang kata apa, common interest, satu kesukaan yang sama, ataupun ada satu perkara yang sama dengan orang lain. Ini contoh kita bersahabat sebab apa? Sebab satu sekolah, sebab satu batch, sebab satu tempat kerja. Sebab ini dia ada perkara yang sama di antara seseorang dengan rakannya, dengan sahabatnya. Jadi ashabul jannah disebutkan dengan ashabul jannah ini kerana penduduk-penduduk syurga itu sama dari sudut usianya, iaitu hampir sebaya. Disebutkan bahawa lebih kurang dalam usia ketika mana Nabi Isa diwafatkan, iaitu lebih kurang dalam 33 tahun macam itulah. Ini usia maknanya ahli syurga. Yang mana yang sama ada yang telah lanjut usia, maka dia dimudakan, ataupun yang mati dalam keadaan muda, maknanya dia berumur lebih kurang sebaya. Jadi mereka ini jadi sahabat kerana umur mereka itu hampir ataupun sebaya lah. Jadi disebutkan ashabul jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila disebutkan ashabul jannah, ini menunjukkan mereka yang menjadi sahabat di syurga, dia ada kesamaan ketika mana dia berada di dunia. Maknanya nak menjadi ashabul jannah, dia perlu ada sifat ataupun ciri-ciri yang menjadi ashabul jannah. Boleh faham ke? Jadi contoh kalau kita kata
kumpulan ataupun satu badan pertubuhan yang mungkin badan pertubuhan tu ada dikenali, disanjungi, dihormati, kan. Yang mana pertubuhan tersebut, siapa yang nak masuk pertubuhan tu dia mesti ada kualifikasi dia. Jadi setiap yang masuk pada pertubuhan tu ada qualification yang tertentu, barulah dia boleh masuk dalam pertubuhan tersebut. Walillahil masalil a'la. Sebutkan dalam syurga sudah tentu ada kualifikasi yang diperlukan. Antaranya kita sebutkan orang yang bertakwa yang didekatkan kepada syurga. Jadi maka siapa sahaja yang ingin masuk ke dalam syurga, maka dia perlu bersifat dengan sifat ahli syurga di dunia. Iaitulah apa yang kita sebut sifat ahli syurga. Yang ini dari sudut kesibukan mereka itu dengan kenikmatan. Jadi di atas dunia ni bukanlah bermakna sibuk dengan nikmat dunia, tapi sibuk dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasai itu adalah nikmatnya. Jadi nikmat di dunia ini adalah dengan nikmat rasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana nikmat kesenangan, kerehatan itu adalah di dalam syurga. Di dunia ni nikmat juga. Sebab itu bila ditanyakan kepada Nabi SAW kan, berkaitan dengan kenapa Nabi SAW melaksanakan ibadah sampai bengkak kaki dan sebagainya. Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku tidakkah boleh aku nak menonjolkan rasa syukur aku sebagai hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang yang mana boleh bersyukur dalam hal ibadah ni menunjukkan bahawa dia merasa kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ibadah tu kepada kita. Bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Sebab itu dalam ayat Baqarah kan, ayat berkaitan dengan syahrul Ramadan kan, kita sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hingga akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan penurunan Al-Quran itu adalah supaya manusia mendapat rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka merasai kenikmatan di dunia ini bukanlah dengan keselesaan dunia. Walaupun tak salah untuk kita menikmati keselesaan dunia, tapi merasai kenikmatan di dunia ini adalah dengan kenikmatan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merasai kenikmatan dan kita akan sibuk dengan kenikmatan yang tidak terhenti, iaitulah di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna ashabal jannatil yaum, pada hari tersebut sibuk mereka ni fi syughul. Syughul ni sibuk hingga leka. Kalau disebut dalam surah Al-Fat, disebutkan antara sebab beberapa orang yang tertinggal di dalam peperangan. Mereka kata apa? Syaghalatna amwaluna wa aulad. Jadi kami disibukkan oleh harta-harta kami. Kami disibukkan dengan dilekakan oleh anak-anak kami. Kerana ada sebahagian orang Madinah dalam beberapa peperangan, contoh dalam peristiwa Hudaibiyah, dalam peristiwa peperangan Tabuk, dan mereka tidak mengikuti ekspedisi bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan. Jadi mereka bagi alasan apa? Kami telah disibukkan, dilekakan. Ini perkataan yang digunakan itu adalah syaghalatna. Kami telah disibukkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala compare dan menyebutkan tentang nikmat syurga itu juga manusia berada dalam keadaan syughul. Syughul fakihun. Fakihun ini dipanggil isim fa'il, fakihun. Yang fakihun isim fa'il ataupun kata pembuat ini menunjukkan kepada memang senang dan juga sibuk sungguh. Selalu maknanya mengumpamakan, kalau kita sebutkan antara bermain bola dan juga pemain bola. Ini bermain bola, ini dia bermain pada satu ketika ataupun pada waktu petang kan. Bukan selalulah. Tapi kalau disebutkan pemain bola, memang kehidupan dia itu adalah bermain bola. Kan? Sebab dia pemain bola. Jadi bila Allah kata fakihun, maknanya kehidupan dia itu memang
dia menghadapi kesenangan sepanjang masa. Ha, kesenangan sepanjang masa. Dia sibuk, tapi sibuknya itu adalah sibuk dengan kesenangan. Kita kalau di dunia nak mendapat kesenangan, kita perlu sibuk juga. Sibuk mana mungkin kerja pagi, petang, siang, malam, tapi penat lah, letih. Kemudian barulah mungkin dapat sedikit kesenangan. Tapi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan betapa nikmatnya syurga tersebut. Kesibukan itu adalah kesibukan dalam kesenangan. Sibuk untuk maknanya menikmati kesenangan, sebab kesenangan ni tak pernah berhenti. Sibuk dalam kesenangan, nak menikmati kesenangan. Jadi kita bayangkan kalau kita diberikan peluang untuk pergi ke satu tempat kawasan yang mana dia ada pelbagai checkpoint, pelbagai checkpoint yang mana untuk habis pusing ataupun pusing checkpoint tersebut, kita memerlukan kepada beberapa hari. Jadi setiap tempat tu dia ada tempat yang mungkin ada air terjun ke, mungkin tempat ada macam-macam lah, kebun-kebun ke. Jadi kita akan sibuk, mana mungkin dalam masa 2-3 hari sibuk pergi checkpoint A, checkpoint B, checkpoint C, checkpoint D. Kesibukan dalam kesenangan, tapi itu adalah masa yang terhad. Mungkin juga diganggu kan, mungkin kerja orang telefon ke apa dan sebagainya. Tapi dalam syurga ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kesibukan itu dalam keadaan yang senang dan ianya berlarutan berpanjangan. Bahkan kesenangan itu adalah kesenangan yang didapati tidak putus-putus. Syughulin fakihun. Dan perkataan fakihun daripada perkataan fakihatun yang juga membawa makna buah-buahan. Buah-buahan. Jadi buah-buahan ni sesuatu yang boleh memberikan kegembiraan. Jadi kalau kita melawat orang sakit kan, lalu kita bawa buah kan. Sebab apa? Sebab nak memberikan rasa gembira. Jadi fakihun itu disebutkan juga kesenangan daripada perkataan fakihatun, buah-buahan. Dan buah-buahan ni juga menunjukkan kepada santai. Kesantaian. Mana santai. Sebab tu selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Jadi kita bayangkan kenikmatan uh, uh, ashabul jannah ini, antaranya sibuknya mereka itu adalah bersama dengan azwajuhum. Disebutkan dengan pasangan-pasangan mereka. Allah tak sebutkan dengan pasangan, tapi dengan pasangan-pasangan mereka. Yang menunjukkan ianya dikelilingi oleh, kalau lelaki, bidadari lah. Sama juga maknanya wanita. Fi zilalin, yang ini berada di tempat yang teduh. Alal araik, di atas pelamin. Pelamin muttaqiun. Baik. Dalam Quran, perkataan pelamin di dalam syurga ini disebutkan dengan dua perkataan. Yang pertama araik, arika, al-arika, dan yang kedua adalah sururin, fi sururin maudunah, ataupun dalam surah Al-Ghashiyah disebutkan fi sururin marfu'ah, surur. Jadi sururin daripada perkataan serirun adalah pelamin juga. Tapi pelamin sururin ni dia pelamin yang mana duduk bersantai-santai bersama dengan rakan-rakan, kawan-kawan. Jadi ada ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut keadaan ahli syurga itu diduduk bersantai-santai bersama dengan rakan-rakannya. Dan kita pun kadang-kadang maknanya nak jumpa dengan kawan-kawan, nak duduk lepak, minum-minum, sembang dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keadaan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan perkataan sururin. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan araik, ini menunjukkan kepada pelamin juga, tapi pelamin yang dikhususkan. Bahkan disebutkan dalam tafsir bahawa dia mempunyai macam kelambu, kan, ada kubah di atasnya. Yang ini menghalang daripada yang ini berada di tempat yang teduh, redup, yang nyaman. Dan ia araik ini adalah pelamin seorang dengan pasangannya yang khusus. Kalau pelamin sururin tadi adalah pelamin dengan kawan-kawan.
duduk di atas pelamin, duduk santai. Kalau tuan-tuan dan perempuan biasa makan di kedai-kedai Arab di Malaysia ni pun ada. Ini sebahagian tempat kedai Arab ni dia tak ada meja. Dia ada macam sofa orang kata apa yang kat bawah tu. Kan? Yang tu yang tu juga disebut sebagai sururin. Ini tempat berada dalam keadaan santai. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi zilalin, ini menunjukkan bahawa mereka berada di atas pelamin itu di bawah teduhan. Alal araiki muttaqiun. Muttaqiun ni macam mana duduk berbaring. Muttaqiun ni bukan tidur. Muttaqiun ni dia duduk di atas dia punya apa nama tulang tepi ni. Bahagian tepi badan manusia. Kalau kita duduk berbaring macam tu kan, bantal, kita duduk baring macam tu. Itu muttaqiun. Ini menunjukkan kepada duduk dalam keadaan santai, bukan berbaring nak tidur tapi berbaring santai. Itu bagi muttaqiun. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketika mana dia berada dalam keadaan muttaqiun itu, apa yang berlaku? Lahum fiha fakihatun. Mereka beroleh. Lahum itu maknanya menunjukkan kepada khusus bagi mereka, lahum, yakni diberikan kepada mereka. Makna kata dalam keadaan dia berbaring tadi, berbaring santai itu, untuk dia makan makanan, nak disebutkan, nak diberikan buah-buahan dan sebagainya, dia tak perlu maknanya nak duduk. Kita kadang-kadang bila berbaring di atas sofa kan, duduk berbaring atas sofa penat kan. Jadi bila makanan sampai depan, jadi kita nak kena bangun, nak kena pergi ambil, kan air pun maknanya nak kena tuang sendiri. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam pelbagai ayat yang lain, yang ini dia duduk berbaring itu, dia tak perlu nak apa nama nak bangun semula untuk nak mendapatkan makanan. Sebab apa? Sebab makanan tu didatangkan kepada dia. Makanan buah-buahan, khususnya buah-buahan. Disebutkan fakihatun di sini membawa makna buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Kerana buah-buahan ni selalu makan dalam keadaan santai. Kalau tuan-tuan biasa makna tengok keadaan yang digambarkan lah, raja-raja dulu. Dia duduk berbaring kan, ada orang datang pada dia, ada orang tolong suap dia ni makan kan, buah-buahan dia pun makan. Jadi menunjukkan kepada dalam keadaan santai sungguh. Dan dia tak perlu untuk bangun pun. Sebab apa? Sebab nak kena bangun daripada berbaring tu pun dah macam satu kesusahan bagi orang yang berada di dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan betapa nikmatnya berada dalam syurga ni. Sampai kata nak makan pun maknanya disediakan kepada mereka. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bukan sekadar makan, maknanya minuman. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka ini akan dikelilingi oleh wildan, oleh pelayan-pelayan yang muda, yang mana mereka akan yusqauna min, ni mereka akan berikan minuman, yusqauna min rahiqin makhtum dalam surah Al-Mutaffifin. Ini mereka ini akan dituangkan air-air kepada mereka. Dan air-air itu pula digambarkan pula dalam surah dalam surah Al-Insan, dalam surah Al-Mutaffifin, dicampur dengan misk, dengan bau wangian dan sebagainya. Jadi kalau kita gabung-gabungkan dalam pelbagai ayat Al-Quran, kita dapat gambaran yang cukup menikmatkan. Ini ketika mana berada di dalam syurga. Bahkan ketika mana mereka baring, sudah tentulah ada sesuatu yang mereka lihat. Kan, kerana duduk dalam keadaan bersantai-santai kan, sambil makan, takkan duduk saja kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan dalam surah-surah yang lain apa yang mereka lihat, dua benda. Yang pertama, mereka melihat nikmat syurga. Jadi kita boleh bayangkan seorang yang berada di atas pelamin, dan sekarang ni pun banyak juga kan, orang yang pergi cari hotel-hotel yang di tempat-tempat yang tinggi kan, supaya pada waktu pagi tu dia nampak view-view yang cantik kan. Jadi kalau hotel-hotel sekarang ni pun kita nak dapatkan tempat view yang cantik, yang ada tingkap dan sebagainya, ataupun mengarah kepada view yang cantik, nak kena bayar mahal. Itu pun view itu kita hanya nampak sekadar dalam tingkap kita je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka yang berada di atas pelamin ini,
Satu, mereka dah tak payah bangun. Tak payah bangun untuk makan. Yang kedua, tak payah bangun untuk nak tengok scene kenikmatan di dalam syurga. Kerana tidak ada satu pun tempat ataupun kenikmatan di dalam syurga itu yang terhalang daripada pandangan mata mereka walaupun dalam keadaan berbaring. Kita kalau nak tengok, nak nampak satu benda yang cantik kan, daripada berbaring mungkin tak berapa nampak, tak berapa jelas. Jadi kita kena bangun nak tengok kan, tempat yang cantik, kan, indah. Tapi nikmatnya syurga ni, berbaring dalam keadaan duduk, berbaring pun sambil-sambil makan, dapat menikmati view tu. Jadi boleh tak kita gambarkan bagaimana indahnya dan juga bagaimana nikmatnya. Sebab itu Allah kata syurul. Ini sibuk sungguh, asyik sungguh. Maknanya menikmati nikmat tersebut. Bahkan disebutkan dalam surah yang lain berkaitan dengan apa yang dipertontonkan kepada ahli syurga itu adalah dari sudut mereka-mereka yang sebelum ini melakukan kesalahan kepada ahli syurga itu dipertontonkan dari sudut apa yang berlaku kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang buat salah kepada orang lain, menzalimi orang lain, sebagai contoh membunuh kanak-kanak wanita itu, maka akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dikenakan kepada mereka, supaya ahli syurga ni dia rasa maknanya dia diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukuman kepada orang yang menzalimi dirinya. Lahum fiha fakihatun. Ini duduk dalam keadaan berbaring, dalam keadaan santai, datangnya lahum bagi mereka buah-buahan itu, pelbagai jenis buah-buahan, apa yang manusia fikirkan, walahum ma yadda'un, dan mereka beroleh apa sahaja yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memanjangkan perbincangan apa yang akan didapati oleh ahli syurga dalam surah ini. Tapi kalau kita baca dalam surah-surah yang lain, memang ada pelbagai benda lagi, antaranya diminta dari sudut daging yang sedap dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ringkaskan dengan Allah menyebutkan walahum ma yadda'un. Allah hanya sebutkan buah-buahan. Buah-buahan, kenapa? Kerana buah-buahan ni kita adalah dessert lah kan. Dessert kan, buah-buahan ni adalah dessert, maknanya dia ada, sudah tentu ada main course-nya. Jadi apa sahaja keinginan manusia, walahum ma yadda'un. Apa yadda'un ni, apa yang asal maknanya yadda'un itu bukan sekadar yang mereka kehendaki, tapi apa yang mereka minta. Jadi kita kalau pergi satu tempat, tak semestinya apa yang kita request semuanya, walaupun mungkin dapat view yang cantik, mungkin tak semestinya makanan pun sedap kan. Dan pelbagai lah kan, kelemahan, kekurangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walahum ma yadda'un, apa sahaja yang mereka minta. Jadi kalau kita bayangkan juga kalau bilik-bilik VIP di dunia ni, bilik VIP. Kadang bilik VIP ni dia boleh call je, makanan dia hantar ke tempat dia. Itu pun dalam keadaan terhad, nak kena tunggu masa kan. Tapi walahum ma yadda'un ini menunjukkan bahawa apa sahaja yang dia terfikirkan, apa sahaja yang terdetik dalam hati dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan apa yang dia kehendaki tersebut. Apa sahaja. Baik. Jadi dalam kesibukan ahli syurga itu menikmati kenikmatan yang pelbagai di dalam syurga itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu perkara yang paling disukai, paling dinanti-nantikan oleh ahli syurga adalah salamun qawlan min rabbir rahim, iaitulah mereka juga memperoleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Jadi kita bayangkan kalau raja panggil kita, ini datang ke majlis kerajaan dia. Jadi kita mungkin bila masuk majlis kerajaan raja ni, kita boleh makan macam-macam, kita boleh maknanya bersembang kan, minum minuman yang sedap dan sebagainya.
boleh rehat. Tetapi yang paling maknanya kita akan teruja adalah bila raja itu datang bersama kan, jalan dengan dia punya apa nama, jalan dalam majlis dia tu, datang dan tegur kita bersembang kan. Jadi itu adalah sesuatu yang paling menggembirakan, kerana tuan kepada tempat yang kita pergi itu datang bertemu dengan kita kan, mungkin bertanya khabar dan sebagainya, bahkan menunjukkan bahawa dia mengenali kita. Sebab kadang-kadang ada orang dijemput ke majlis-majlis yang besar, kan, dia tak dikenali pun, walaupun dia mungkin ada terlibat dalam majlis tersebut, tak semestinya semua orang itu dikenali oleh raja tersebut, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutkan salamun, menunjukkan bahawa salam itu kepada setiap ahli syurga itu, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini ada yang mengatakan salamun di sini adalah ucapan malaikat. Malaikat yang sampaikan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat ucapan salam itu adalah perkara yang paling nikmat. Bahkan selepas daripada ucapan salam, sudah tentulah kita sebagai sunnah wal jamaah maknanya memperakui bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling besar. Tapi sebelum dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ucapan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih nikmat lagi berbanding nikmat-nikmat yang disebutkan tadi. Kan? Daripada ayat 55, 56, 57, kan? Banyak dah nikmat kita sebutkan tu. Tapi di antara nikmat-nikmat itu, paling nikmat adalah mendapat ucapan sejahtera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang mengatakan ucapan ini directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam sejahtera daripada Tuhanmu yang Maha Mengasihani. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan sebaliknya kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ayat 59 ini adalah ayat pemisah di antara orang beriman dan juga orang-orang yang ingkar, ataupun orang-orang yang berdosa, ataupun orang yang kafir. Dan bahkan ayat 59 itu sendiri adalah kenikmatan kepada orang beriman. Jadi kerana apa? Kerana pada hari akhirat itu mereka akan dipisahkan dengan orang yang ingkar. Kerana orang yang ingkar ni banyak sindir dan banyak melakukan maknanya kejahatan kepada orang yang beriman. Maka pada hari itu mereka dipisahkan. Ini tak duduk sekali. Kalau di atas muka bumi ini mungkin duduk sekali. Satu negara ke, kan? Macam yang berlaku di Palestin, kan? Tapi di hari akhirat mereka ini akan dipisahkan. Jadi pemisahan dengan orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang berdosa tersebut, itu adalah satu kenikmatan kepada orang beriman. Apatah lagi saya sebutkan tadi, mereka berada dalam syurga itu, mereka boleh melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada orang yang ingkar tadi, ataupun orang yang menzalimi diri mereka. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jadi ayat ini boleh jadi ia adalah ditujukan kepada orang beriman. Maknanya kamu akan mendapat satu lagi kenikmatan apabila kamu dipisahkan daripada orang yang zalim, orang yang berdosa. Dan ayat ini juga boleh jadi khitab ataupun sasarannya kepada orang yang al-mujrimun itu sendiri, orang yang berdosa itu sendiri. Maknanya kamu hendaklah menjauhi orang yang beriman. Kerana apa? Kerana mereka ini sedang sibuk. Jangan kacau mereka. Mereka sedang sibuk dengan keasyikan, kenikmatan di dalam syurga. Dan kamu juga akan sibuk, tapi kesibukan kamu adalah kesibukan berada di dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nanti berkaitan dengan apa yang berlaku pada mereka, atas sebab apa mereka dimasukkan ke dalam syurga, kerana mereka ini disesatkan oleh syaitan. Mereka mengikut syaitan dan melupakan jalan yang lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan melalui risalah para rasul. Jadi insya-Allah sekadar itu. Jadi pada pagi ini kita belajar tentang
nikmat-nikmat pelbagai di dalam syurga sebagai bentuk motivasi kepada kita untuk berusaha nak memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir Ramadan ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhkan kita daripada neraka dan masukkan kita ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa yang kita bacakan iaitulah kan kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala akan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh kenikmatan. Di mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua orang beriman, ahli keluarga kita di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, insya-Allah biiznillah taala. Allahumma amin. Allah taala alam. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang, dan maaf sebelum tutup saya ucapkanlah selamat hari raya lah, dan walaupun raya lambat lagi 10 hari lagi, sebab mungkin kita akan bertemu selepas raya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.